Okey, insyaAllah tuan-tuan pada petang ini, tak ambil masa yang lama lah tuan-tuan. Okey, kita akan tengok sedikit berkenaan dengan satu perkataan. Okey, minggu lepas tuan-tuan hari Ahad kita telah bincangkan tentang perkataan kam. Minggu lepas kita bincang perkataan kam. Ada jumpa tak tuan-tuan dalam tadarus? Ada ke tak? Tak dapat dicari lagi. Banyak Ustaz. Banyak Hmm. Okey, itu. Kalau tuan-tuan perhati dalam tadarus tu banyak tuan-tuan. Come. Kan? Dan hari ni kita ambil satu lagi perkataan tuan-tuan. Tuan-tuan yang memang tuan-tuan akan jumpa juga, iaitu perkataan innama. Perkataan innama. Dan ini tuan-tuan biasa jumpa tuan-tuan. Banyak sangat tuan-tuan. Innama. Okey, perkataan dia macam mana tuan-tuan? Hamzah, nun dengan Alif. alif. Innama. Kan in. Okey. Mim ni dia tak rapat tuan-tuan. Okay, tak apalah tuan-tuan faham lah tu Okey, innama, apa maksud innama? Hanya sesungguhnya ataupun hanya betul tak? Terjemahan innama ni apa? Biasanya kita akan terjemahkan innama ni hanya senya. Hanya sesungguh. Itu terjemahan innama. Kan? Okey. So tuan-tuan, sebenarnya perkataan innama ni tuan-tuan, sebenarnya dia daripada perkataan apa? Okay, dia sebenarnya tuan-tuan dia dengan ma ya. Betul. Dia adalah digabungkan daripada dua perkataan. Digabungkan daripada dua perkataan. Okey. Itu tuan-tuan. Inna digabungkan dengan ma. Inna digabungkan dengan ma. Okay. Nama dia tuan-tuan. Isim mausul ya Ustaz? Bukan. Ma tu bukan isim mausul, bukan. Ma tu bukan isim mausul. Okey. Okey. Innama, terjemahan dia apa? Hanya senya ataupun hanya sesungguhnya. Hanya senya tuan-tuan kan. Hanya sesungguhnya kan. Okey, so innama ni tuan-tuan, dalam istilah bahasa Arabnya tuan-tuan, dia disebut sebagai adatu hasrin. Adatu hasrin. Iaitu lafaz untuk nak membataskan. Lafaz untuk nak membataskan. Dan tuan-tuan, antara yang kita jumpa juga tuan-tuan, bila jumpa dengan innama, disebutkan juga tuan-tuan sebagai kafah kafah itu keseluruhan makfufah. Okey. Kafah keseluruhan makfufah. Saya Kafah makfufah. Kafah makfufah. Ada tu hasrin, perkataan untuk nak hasrin. Hasrin tu membataskan. Okey. Juga tuan-tuan disebutkan juga innama dengan kafah makfufah. Apa tu tuan-tuan? Kafah ini adalah yang menahan. Kafah ini makna dia adalah yang menahan. Manakala makfufah, apa tu yang makfufah tuan-tuan? Yang ditahan. Okey. Apakah yang menahan dan apakah yang ditahan? Okey. Di sini tuan-tuan, kafah makfufah. Okey, tuan-tuan, macam ni. Bila kita jumpa dalam ayat ada perkataan inna, ada perkataan inna, makanya tuan-tuan dalam ayat tu bila ada inna je kena cari apa? Kena cari Inna khabar inna. Lepas tu Khabar inna. Betul. Tapi tuan-tuan, bila ada ma,
digabungkan dengan innama, makanya tuan-tuan, ma ini menahan inna tu daripada beramal. Makanya apa? Selepas daripada perkataan innama, tuan-tuan tak perlu cari lagi isim inna mahupun khabar inna. Nampak? So, apakah yang menahan? Ma inilah yang menahan. Ma ini adalah kafah. Apakah yang ditahan? Inna. Makfufah itulah yang ditahan. Ditahan daripada apa? Daripada berfungsi. Ditahan daripada berfungsi. Okey, kalau tuan-tuan nak rujuk, boleh juga tengok tuan-tuan dalam diagram haraf ni. Boleh tengok pada ni. Ma. Nampak tak? Yang ni nombor 3 tu tuan-tuan. Fungsinya adalah untuk membataskan. Dia tulis kafah anil amal. Kan? Kafah anil amal. So tuan-tuan, bila ada inna, bila ada innama, bila ada ma tu selepas inna, makanya tuan-tuan nak cari isim inna ke khabar inna, tak payah cari. So kena tengoklah ayat apa yang selepas innama. Kalau selepas dia isim, maka itu jumlah ismiyah. Kalau selepas dia tu fi'il, maka itu jumlah fi'liyah. Ya, tuan-tuan. So ma itu adalah kafah makfufah yang ditahan. Apakah yang ditahan itu? Inna. Daripada berfungsi, beramal. Okey tuan-tuan, sebagai contoh kita ambil satu daripada ayat Quran. Okey, kita cuba praktis tuan-tuan perkataan innama ni tuan-tuan. Okey. Supaya tuan-tuan dapat praktislah petang-petang ni tuan-tuan ni. Kita ni dah nak masuk round yang kedua dah ni tuan-tuan ni. Sebahagian yang kedua dah daripada bulan puasa. Kan? So kalau puasa tu macam dah terbiasa dah kot. Kan? Macam dah terbiasa dah. Kan? So insya-Allah lah otak pun jadi fresh sikit lah tuan-tuan. Kan? Cumanya tuan-tuan jangan risau. Persoalan yang saya tanya tu tuan-tuan tak perlu fikir panjang. Kan? Kalau tuan-tuan senyap je tu, okey, tu makna faham lah tu tuan-tuan. Maknanya apa tu tuan-tuan? dah berpindah alam. Baca. Berpindah alam gitu lah tuan-tuan. Kan? Okey, kalau senyap semua tu okey, tak apa. Kan? Berpindah alam lah tu maknanya. Okey. So tuan-tuan, innama saya ambil contoh tuan-tuan dalam surah Fatir. Okey, dia tulis ayat dia bunyi dia macam ni. Innama surah Fatir ayat ke-23 tuan-tuan. Fatir Ayat 29 ya Ustaz. 23. 23. Ya, 23. Surah Fatir ayat yang ke-20 dan 23. Selepas surah Yasin tak ada saya. Surah Fatir ayat yang ke-23. Fatir. Fatir 35 Ustaz Surah salah Ustaz. Tak ada pun. Ustaz, tadi jap. Fatir tu surah yang ke-35 kan Ustaz? Oh sorry, 28 tuan-tuan. Okey. Ayat yang ke-28 betul. Okey, ayat yang ke-28. Muka surat 437 kalau dalam Quran. Okey. Okey. Surah Fatir ayat yang ke-28. 28 tuan-tuan. Okey. Okey. Surah dia adalah surah Fatir ayat yang ke-28. Innama yakhsha. Dia tengah ayat tu tuan-tuan kan? Innama yakhsha. Innama yakhshallah min ibadihi Allah. al-ulama. Innama yakhshallah min ibadihi al-ulama. Okay. Innama yakhshallah min ibadihi al-ulama. Kan?
Hanya saja yang takut kepada Allah itu di kalangan hambanya adalah ulama, Orang berilmu. orang-orang yang berilmu. Al-ulama, para ulama, orang Ilmu. yang berilmu. Kan? Okey. So tuan-tuan, innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Hanya saja yang takutkan kepada Allah dengan sebenar-benar takut itu adalah ulama, iaitu orang yang berilmu. Dan tuan-tuan, orang yang paling bertakwa itu siapa tuan-tuan? Orang yang takut pada paling Allah. banyak Beriman. ilmu. Ilmu So dan tuan-tuan, ilmu. antara orang yang beriman, yang paling tinggi ilmunya, itulah orang yang sebenar-benar takutkan kepada Allah. Dan tuan-tuan, Rasulullah pernah menyebut di dalam hadis, aku adalah orang yang paling bertakwa di kalangan kamu. Sebab apa tuan-tuan? Sebab Rasulullah diberikan pelbagai ilmu. Kan? So lazim daripada banyaknya ilmu itu melahirkan rasa khasyah, melahirkan rasa takut kepada Allah. Kan? Lepas tu Ustaz, tanda takut kepada Allah itu macam mana? Itu akan nyata pada perkataan dia, pada perbuatan dia. Tanda orang takut kepada Allah macam mana tuan-tuan? Maka dia akan melakukan apa yang disuruh dan meninggalkan apa yang dilarang. Itu tanda dia. Kan? Okey. Innama, kita sebutkan dia sebagai adatu hasrin. Innama ataupun kafah makfufah. Apa terjemahan dia? Hanya saja yang sebenar-benar takut. Yang takut kepada Allah dengan sebenar-benar takut. Okey, yakhsha. Okey tuan-tuan, kalau tengok tuan-tuan, yakhsha ini fi'il Mudarat. ini fi'il Mudhari'. macam mana boleh cam fi'il mudhari'? Ya. Ya. Nampak tuan-tuan ya? Okey, ya. Okey, masih lagi buka mata lah tu. Masih ada. Masih ada. Okey. Okay. Hanya saja yang takutkan kepada Allah itu di kalangan hambanya adalah para ulama. Okey. Tuan-tuan, so selepas innama, selepas daripada innama tuan-tuan, tengoklah apa yang memulakan ayat. So di sini yang memulakan ayat adalah perkataan yakhsha. Perkataan yakhsha. So tuan-tuan, ini jumlah apa ni? Dia. Fi'aliyah. Ini jumlah fi'al. So bila ada fi'il mesti cari apa? Fa'il. Persoalan, di manakah fa'ilnya? Fa'ilnya Innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Ya. Ulama. Fa'il yang melakukan. Al-ulama'u, betul? Ya. Bukan Allah. Kan. Berarti kena fa'il kena baris depan. Okey, pandai. Okey. So al-ulama'u, inilah dia punya Fa'il. fa'il, betul. So di manakah fi'il, fa'il. Kemudian ada pula maf'ul. Maka di manakah maf'ul? Allah. Allah, ini adalah Maf'ul. maka sempurnalah dia punya makna. Innama yakhshallaha, hanya sebenar-benar yang takut kepada Allah itu di kalangan hambanya al-ulama, iaitu adalah para ulama. Kan? So daripada ayat ini tuan-tuan, kalaulah kita memerhatikan, Allah Ta'ala menggunakan lafaz innama, menggunakan lafaz innama, adatu hasrin. Yang maknanya tuan-tuan, adatu hasrin maknanya dia membataskan. Yang maknanya apa? Hanya sebenar-benar yang takut kepada Allah hanyalah para ulama. Makanya tuan-tuan, bila mana seseorang itu tuan-tuan, bila mana bertambahnya ilmu, maka bertambahlah juga rasa takut kepada Allah. Bertambahlah ketakwaan kepada Allah. Cumanya kena tengoklah pula tuan-tuan, ilmu apa yang dipelajari. Kan ada juga tuan-tuan, semakin belajar semakin tak takut kepada Allah. Ada juga pelbagai ilmu.
Cuma yang dimaksudkan di sini adalah ilmu apa? Ilmu agama. Ilmu agama yang berkaitan dengan tauhid itu semua tu. Berkaitan dengan tauhid ataupun kita sebut sebagai apa tuan-tuan? Ilmu tauhid ataupun ilmu tasawuf ataupun fiqh. Itu semua adalah saling berkait semua. Okey? Okey tuan-tuan, so kesimpulannya tuan-tuan, ini adalah jumlah fi'aliyah. So tuan-tuan, bila ada perkataan innama, tuan-tuan tak perlu cari lagi isim inna ataupun khabar inna. Sebab apa? Sebab inna ni dia punya amalan dia tertahan. Tertahan dengan apa? Dengan ma. So ma itu adalah kafah, makfufah adalah in. Inna. Okey. Okey tuan-tuan, wallahu a'lam. Okey. Dan setakat itu dululah tuan-tuan. Kan dia petang-petang tak boleh panjang-panjang. Sekejap ke Ustaz? Ya. Okey. Okey. Allah Ustaz, tadi yang paper yang Ustaz tunjuk pasal ma tu kita tak ada oh yang ni Ya. yang ni dia diagram lain sikit. Dia rare sikit. Oh. Okay. So saya Adalah. tengok cari tak ada. Tak, yang ni ada dalam Shopee ada ni. Yang ni bawah huruf juga. Okay. Ini huruf juga ni. Cuma ini yang Ustaz Rusdi bincang dalam haraf tu. Okey. So boleh tengok kat sini lah. Ma ni ada banyak lagi. Ma, nafiyah, zaidah. Banyak itu. Okay. Kalau di Shopee nak beli nak nama dia apa Ustaz? Yang ni nanti saya tengok link. Okay, nanti saya tengok link. Nanti Ustaz hantar link dia lah kepada Boleh. guru. Terima kasih ya. Okay, sama-sama. Okay. Cuma nanti saya tengok balik link. Dia benda tu ada dalam Shopee. Shopee pun ada tu sekarang ni kan. Dia bagi sekali tu. Okay. Makna harap. Makna haraf. Diagram makna. Tak saya diagram makna haraf, betul tak? Ya. Okay, diagram makna haraf. Okay. Nanti lepas ni. Kalau ada yang ada link boleh lah share dalam grup ni. Okay. Okeylah tuan-tuan. InsyaAllah kita jumpa minggu depan lah pula tuan-tuan. InsyaAllah. Dan tuan-tuan semoga dengan perkongsian kita pada hari ini tuan-tuan mendapat sedikit ilmu dan kefahaman tentang bahasa Arab insya-Allah. Okey. Wallahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Pergi bazar. Terima kasih Ustaz. Di bazar Ramadan. Selamat Datuk pergi bazar semua.